Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam program Quote of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Semak sama pagi, motivasi pagi, tazkirah pagi, apalah sebut pun nama tajuknya. Tapi Quote of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Tajuk kita hari ini, pahala akan dibayar di akhirat. Pahala akan dibayar di akhirat. Ini yang ramai tak sabar ni. Tak sabar. Kita manusia ni nak pahala segera. Pahala segera. Kalau pergi interview nak habuan segera, gaji bila nak bayar. Kalau lambat bayar mengamuk. Mengamuk itu baru 1 bulan. Ini kan pula pahala dibayar akhirat. Lambat. Betul ke lambat? Pahala bayar akhirat. Jangan. Kita harus sedar. Jangan. Pahala belum tentu bayar lambat. Belum tentu. Pahala juga dibayar di alam barzah. Di alam kubur pun dah dapat pahala. Dah dapat perlindungan. Dah dapat habuan. Itu yang penting kepada kita. Jadi kita kata lambat tu. Oh, tunggu pahala lambat. Kalau pergi interview. Okey, apa jawatan kau nak? CEO. CEO. Okey, bagus. Kelulusan kau. Okey. Pengalaman kau. Okey. Okey. Gaji berapa kau nak? 10,000. Okey, kita bayar 100,000. Tapi kita bayar di akhirat nanti. Siapa mahu? Semua orang tak mahu. Pasal apa? Bayar di akhirat lambat kan? Lambat. Begitulah pahala lambat. Orang sanggup bekerja pagi, petang, malam. Kerana apa? Dapat duit. Paling lambat sebulan. Kalau tidak seminggu. Kalau tidak untung segera. Sebab itulah orang banyak nak untung segera. Tapi pahala pun kau kena ingat. Mungkin hari ini hari terakhir. Apabila hari ini hari terakhir, maka besok kau akan menerima pahala. Kau meninggal besok, maka besok mulai menerima pahala. Jangan main. Kita tak tahu kita akan pergi bila. Ya Mizan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jangan kata kita lambat di akhirat, bayar lambat tu. Akhirat tu bila? Kiamat itu ada 2. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jiji, apa khabar? Tu, ya, Jahat. Juga geng Duha. Lambat, syukur. Dapat join hari ini. Lambat, Alhamdulillah. Tak lambat, atuk pak ustaz je. Ustaz je, Jiji. Kita kadang-kadang kita rasa pahala itu lambat. Buat dulu, dapat sekarang. Kerja sekarang. Buat ibadat, dapat lambat pahala. Gaji lambat, gaji daripada Allah. Sebenarnya kalau kau mati hari ini, besok kau dah dapat ganjaran. Lebih cepat daripada gaji. Gaji kena tunggu sebulan. Kau hidup ke, kau mati ke, dia tak akan bayar kalau tidak cukup bulan. Tapi pahala diberi ganjaran sebaik saja kau meninggal dunia. Di akhirat lagi ditambah lagi. Tambah lagi. Dan begitu juga. Dosa yang kau buat di alam barzakh sudah terima. Lambat lagi kiamat. Oi, lambat apa? Kalau kau meninggal kiamat kecil lah tu. Kiamat juga. Kiamat yang sebenar itu kiamat keseluruhannya. Cakrawala, manusia, haiwan, semua sekali. Tapi kematian itu kiamat kecil. Kiamatlah pada orang yang meninggal. Jadi kita harus waspada. Beramallah untuk mengumpul pahala. Banyak cara mengumpul pahala. Walaupun. Ganjaran itu lambat. Tapi tak apalah. Tak apa. Pasti dapat. Di antara mengumpul pahala ialah sedekah. Sedekah kepada masjid. Betul ke kita sedekah kepada masjid? Kita bagi duit ke masjid? Fikir baik-baik. Sebenarnya, apa yang kita bagi kepada masjid, itu simpanan kita. Simpanan akhirat kita di masjid. Kena faham tu. Simpanan akhirat kita di masjid.
Bukan kita bagi kepada masjid duit itu. Tak ada. Simpanan kita untuk akhirat, kita bagi kepada bank masjid. Jadi masjid pula gunakan duit itu untuk bayar bil elektrik, untuk bayar ustaz mengajar, untuk bagi fakir miskin. Jadi apabila pengurusan masjid menderma pula wang yang kita sumbang kepada masjid itu, maka pahala juga kita dapat. Pahala dia. Jadi bermakna pengurusan masjid itu tolong urus duit kita. Urus. Duit yang ada di bank bukan milik kita. Duit yang ada dalam poket bukan milik kita. Tanah beratus-ratus ekar, juta ekar bukan milik kita. Rumah besar berpuluh-puluh bukan milik kita. Kereta besar beratus-ratus bukan milik kita. Yang milik kita ialah yang kita sedekah. Itu milik kita. Sebab kita boleh claim balik di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita boleh claim. Itu yang dikatakan milik kita. Itu yang dikatakan milik kita. Kalau kereta besar, kita dah mati, boleh kita minta? Oi, aku dah mati ni, bagi kereta kat aku. Tak boleh. Itu bukan milik kita lagi. Rumah besar. Oi, rumah besar, jangan duduk rumah aku. Jangan kahwin dengan bini muda aku. Bini muda. Habis tu, aku dalam kubur ni. Tak boleh buat apa. Tapi sedekah boleh. Sedekah boleh. Apa yang disampaikan tu boleh. Apa yang disampaikan boleh. Apa yang disampaikan tu boleh. Untuk kita di akhirat. Jadi kita kena kumpulkan. Jadi ingat, bagi sumbangan kepada masjid itu bukan untuk masjid, tapi masjid tolong pegang untuk kita. Tolong kita. Sama duit kita di bank. Kita simpan di bank, bank tolong pegang. Bank melabur dapat untung, bank yang dapat untung. Tapi masjid buat karya, masjid buat apa-apa bantuan sumbangan, kita dapat pahala juga. Kita juga dapat pahala juga. Kau boleh bersama dengan Tok TV. Bersama dengan Tok hari ini. Sembang-sembang pagi, pahala itu akan dibayar di akhirat. Jadi sebab itulah lambat orang nak pick up untuk pergi solat, untuk pergi zikir, untuk pergi masjid, untuk pergi dengar ustaz mengajar. Nak dengar kat TikTok orang mengajar pun malas. Sebab apa? Lambat pahala, lambat. Kalaulah zikir. Sekali zikir RM10. Sekali zikir RM10. Oh, tak ada orang buat kerja lain. Semua zikir. Semua zikir. Semua zikir. Itulah. Okey, di antara cara kita untuk mengumpul dana akhirat kita ialah kita bersedekah. Bersedekah. Walaupun bermula dengan sekecil-kecil mana pun kita bersedekah. Dan juga ada usaha-usaha lain, iaitu pahala dan keutamaan yang kita akan perolehi dengan cara kita berzikir. Mudah je berzikir ni. Zikir adalah ibadah yang paling utama. Di antara ibadah yang paling utama zikir. Zikir ni zikir. Ingat, zikrullah, ingat kepada Allah, zikir. Zikir ni banyak benda. Baca Quran pun zikir, solat pun zikir, berdoa pun zikir. Sebut nama-nama Allah pun zikir. Berselawat pun zikir. Semua zikir, itulah zikir. Apa saja yang kita beramal itulah zikir. Jadi zikir adalah ibadah yang paling utama. Zikir adalah amalan penutup hidup yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir adalah amalan penutup hidup yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warhamni, kita selalu minta dengan Allah, ya Allah sayangilah aku, sayangilah kami, warhamni. Itu yang kita selalu minta. Jadi zikir adalah penutup hidup kita. Kita kena ingat, hidup kita ni ada penutup. Jangan kata hidup penutup, Jangan, hidup kita ada penutup. Ada expired date. Kita ni ada expired date. Pandai kita pergi supermarket beli barang. Tengok date bila expired. Apa makna bila date expired? Barang dah tak boleh makan, tak boleh pakai, tak laku lagi. Sama juga kita. Umur kita dah expired, habis lah. Habis bro, umur dah expired, habis. Dah expired, apa lagi? Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ialah yang ada. Allah selalu bersama orang-orang yang berzikir. Orang yang sentiasa berzikir, Allah bersama dengannya. Siapa yang ingat aku ingat mereka. Itulah orang berzikir. Orang berzikir, zikrullah. Untuk yang selalu berzikir, Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Orang yang selalu berzikir ini mendapat ampunan.
Astaghfirullahalazim. Mendapat keampunan walaupun sebanyak buih di lautan, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pahala yang besar. Orang yang mengamalkan zikir, membuatkan hatinya tenang. Hati tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dalam nada, dalam hati, dalam hati kena hadir. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Cantik kan tu? Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 kali. Ataupun 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. Setiap kali selepas solat. Setiap kali sekurang-kurangnya. Jangan cepat bangun. Selepas solat 5 waktu jangan cepat bangun. Berzikirlah. Berzikir. Itu. Rasulullah kata jangan terus bangun selepas solat wajib. Berzikirlah. Sekurang-kurangnya istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Beristighfar 3 kali. Kalau dah istighfar 3 kali, bangunlah. Dah nak cepat sangat. Dah nak cepat sangat kan? Zikir membuatkan hati tenang. Jadi kalau hati tak tenang, berzikirlah kita. Ingat kepada Allah. I feel very lonely. Lonely. Jangan naik bangunan tinggi, terjun sudahlah. I feel lonely. Tapi Allah bersama dengan kita. Zikir biasa menyelamatkan diri daripada dizalimi. Orang yang kuat berzikir biasanya menyelamatkan diri daripada dizalimi. Itu kita kena banyak. Daripada musibah yang dizalimi. Allahu Akbar. Dengan kekuatan kita, iaitu kita berzikir. Berzikir. Dengan zikir, Allah melepaskan hukuman dan tegurannya. Dengan berzikir, kita terlepas kifarah daripada Allah SWT. Itu juga dengan berzikir. Berzikir, Allah akan anjakkan takdir. Takdir itu boleh berubah dengan berzikir. Kita sepatut ada barang rumah kita dicuri. Tapi dengan kita banyak berzikir, maka diubah. Pencuri tak datang. Pencuri tak nampak rumah kita. Contohnya begitu. Contoh. Kau berada bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Pahala akan dibayar di akhirat. Tapi ada juga pahala dibayar di dunia. Dosa dibayar di akhirat. Ada juga dosa dibayar di akhirat. Dibayar tunai. Ini yang kita akan buat bicara hari ini. Sebelum itu, kita take 5 dulu. Kita baca surah Al-Fatihah sebagaimana biasa. Dan kita niat pada Al-Fatihah itu, semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, yang bersama dengan Atuk hari ini, masing-masing baca. Kepada isteri, suami atau anak-anak, menantu, jiran-jiran, rakan-rakan, sahabat kita, sahabat-sahabatku of the day bersama dengan Atuk hari ini, yang pernah bersama dengan Atuk ataupun yang sekali-sekala. Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Sehingga tuki kita Nabi Adam alaihissalam, supaya pahala Al-Fatihah ini disampaikan oleh Allah kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Jiji, ada je yang dibayar masa dunia lagi. Ada Jiji. Setuju sangat. Setuju. Setuju. Memang dibayar di dunia lagi. Kau ada deh bersama dengan tu hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, pahala dibayar di akhirat. Tapi ada juga dibayar di, bukan pahala lah. Dia dibayar di dunia ni ialah nikmat. Nikmat yang Allah bayar. Nikmat segar, nikmat sehat, nikmat nyaman, nikmat bahagia. Itu dibayar di dunia lagi. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Syukran. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.
Dalam kita beramal untuk mengumpulkan supaya kita dapat banyak pahala. Pahala. Sebab apa yang kita beribadat, kita nakkan syurga. Untuk masuk syurga, kena banyak pahala. Dosa ada, betul. Allah tahu. Hamba-Nya berdosa. Tapi pastikan pahala lebih banyak dia dosa. Maka insya-Allah kita akan masuk syurga. Dan keywordnya ialah solat. Pastikan solat sempurna. Kalau solat tak sempurna, pahala banyak yang lain pun tak guna. Tak guna. Ya, solat yang paling utama sekali. Sebab solat, ibadah yang pertama yang disemak di akhirat nanti. Kita beramal adalah beramal mengikut kemampuan kita. Mengikut kemampuan kita. Tapi dari segi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena paksa diri. Kena paksa diri kita. Kita ni pemalas. Pemalas. Syaitan menggoda kita. Alah, tak payahlah baca Quran. Allah tak payahlah dengar ceramah-ceramah agama. Allah tak payahlah berzikir. Allah tak payahlah. Allah muda lagi lah. Allah. Itu syaitan semua tu. Itu syaitan semua tu. Syaitan. Bukan kamu. Bukan kamu. Itu semua syaitan. Orang yang boleh mengamalkan amal jariah seperti membangunkan sebuah masjid. Membina sebuah masjid. Tak mampu tu. Kau bagilah duit untuk beli simen satu beg. RM25. Itu membina masjid lah tu. Sekurang-kurang simen yang kita beli tu, ataupun kita bagi RM25 itu, dia boleh beli simen. Jadi sebahagian daripada masjid tu, adalah tompuk simen yang kita belanjakan. Kau nak tunggu buat masjid 1 juta. Bila nak cukup duit 1 juta kan? Tapi kita boleh menyumbangkan dalam bentuk yang sedemikian rupa. Dalam kuantiti yang kecil. Jadi amal jariah, selagi orang menggunakan barangan atau bangunan atau peralatan atau ilmu atau kemudahan yang kita sediakan, selagi orang menggunakannya, maka kita akan mendapat pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus sampai. Online terus. Jadi kita kena semak ibadah. Kita kena cari ibadah yang bayar online. Bayar online. Itu yang penting. Macam seperti membangun masjid, membina musalla. Ada juga orang mewakafkan Al-Quran. Dia pergi beli Al-Quran, sebuah Al-Quran, kemudian dia wakafkan, letak di sebuah surau. Letak di masjid. Letak di masjid. Jadi, kalau orang baca, maka dia akan mendapat pahala. Sebab itu ada orang yang kahwin, dia bagi gift tu, goodies tu dia bagi surah Yasin. Mungkin orang baca lah. Bila orang baca, kita dapat pahala. Jadi, mewakafkan Al-Quran. Itu satu cara. Dan ramai orang yang pergi haji, umrah, biasanya dia mewakafkan Al-Quran. Tak silap, atuk sekarang masjid dah tidak dibenarkan. Dia letak Al-Quran lagi. Sebab Al-Quran dah banyak dah di Mekah dan Madinah. Jadi dia akan hantar ke masjid-masjid di negara lain. Macam di Afrika, masjid-masjid di Afrika. Siapa yang wakafkan Al-Quran tu, adalah agensi yang hantar Al-Quran ke sana. Yang sampai tak sampai, wallahu a'lam bissawab. Yang penting engkau dah beli Al-Quran dan kau dah wakafkan. Itu kalau ada siapa yang ada kesempatan ada satu kumpulan yang sentiasa menghantar Al-Quran ke negara-negara Afrika. Negara-negara jiran kita. Jadi bolehlah join. Belilah sebuah Al-Quran, hantarkan. Dia mewakaf Al-Quran. Jadi pahala sentiasa dapat. Ada juga amal jariah yang memang disebut-sebut oleh Rasulullah, iaitu menyediakan sumber air. Perigi contohnya. Ini ada satu kisah semasa di Madinah, berlaku musim kemarau. Musim kemarau, hanya satu perigi saja yang masih ada air. Dan perigi itu milik orang bukan Islam, milik Yahudi. Dan dikenakan harga yang mahal untuk membeli air. Dengan ini menyusahkan. Maka Rasulullah memanggil semua sahabat. Rasulullah kata, siapa yang boleh membeli perigi Yahudi itu, maka pahalanya, ganjarannya ialah syurga. Syurga. Jadi Sayyidina Uthman kata, ya Rasulullah, aku akan berunding. Aku pergi beli. Sayyidina Uthman pun pergi. Ya Yahudi, aku nak beli perigi ni. Yahudi kata, buat apa? Aku tak nak jual. Aku tak nak jual sebab sekarang aku boleh jual air. Tempat lain tak ada air. Semua orang datang beli. Jadi Sayyidina Uthman pun kata, kalau kau tak nak jual semua, kau jual separuh. Separuh. Nak jual separuh. Perigi satu, nak jual separuh macam mana? Oh, Sayyidina Uthman kata macam ni.
Kalau aku bayar separuh, kalau katakanlah pergi kau ni nilaiannya 100 dirham. Okey, aku bayar 50 dirham. Caranya ialah hari ini engkau kuasai perigi ni. Jadi kau nak jual ke nak apa kau punya pasal. Kemudian besok hari aku pula. Begitu juga aku nak jual ke nak bagi punya pasal. Jadi Yahudi fikir, betul juga aku dapat duit cepat dan telaga aku masih ada. Masih ada. Aku masih boleh jual. Maka dia setuju. Maka Saidina Uthman pun bayar 50 riyal. Contoh. Sampai sekarang perigi itu ada lagi. Sampai sekarang. Dan masa hari Yahudi menguasai perigi, tak ada orang pergi. Sebab kena bayar. Tapi masa hari Saidina Uthman, ramai orang pergi. Sebab free. Free. Jadi Yahudi pun berfikir, macam mana ni? Masa free, dia orang penuh. Masa kena bayar, tak ada orang. Kalau macam ni, aku nak offer semualah kepada Uthman. Dia pun pergi offer Uthman. Uthman pun bayar lagi 50 dirham. 100 dirham. Jadi pergi itu masih ada. Dan disedekah jariah. Sampai sekarang. Dan yang hebatnya, ada satu wakaf yang dinamakan wakaf Saidina Uthman. Sampai sekarang. Duit berbilion. Duit wakaf Saidina Uthman. Bayangkan. Oh, hebat Saidina Uthman. Ahli syurga. Dah lah ahli syurga. Menantu Rasulullah. 2 anak perempuan Rasulullah jadi menantunya. Menantunya. Dan masih lagi menerima pahala daripada sedekah jariah. Iaitu wang wakaf yang begitu banyak. Bilion yang ada di Madinah. Milik. Bahkan bank pun ada nama. Bank Uthman. Bank Uthman di Madinah. Hebat. Jadi sesiapa yang ada kemampuan boleh bagi sumber air. Sumber air. Ada orang bersedekah sumber air di Afrika, di Kemboja. Di kampung-kampung pun boleh. Kalau tengok sumber air ataupun beli pam air. Tengok madrasah ke, yang pam air dah rosak ke, atau masih lagi pakai perigi, pasang pam. Itu juga selagi orang guna. Bayangkan ambil wudu apa semua, Allahu Akbar, besarnya pahala. Jadi kita sedekah pam. Pam tu RM400 contoh. Kalau kita ada 4 beradik, pakatlah RM100 seorang. Beli pam RM400. Semua dapat. Dan niat pahala. Kalau mak dan bapak dah meninggal, niatkan pahala pam ini kita sedekah kepada mak dan ayah di alam kubur. Mereka akan dapat ganjaran. Begitulah smart ibadah yang kita boleh lakukan. Jadi cara membuat sumber air juga penting. Boleh kita jadikan amal jariah. Dan amal jariah juga ialah dalam bentuk ilmu. Kita mengajar orang. Mengajar sesuatu. Ada orang keliru. Kalau mengetuk ilmu ni, hal ibadat je. Solat je, baca Quran. Tidak. Mengajar ni banyak. Ada orang mengajar buat kuih. Ada orang kedekut. Tak boleh ajar ni, nanti dia buat kuih. Dia lawan kita. Itu orang kedekut ilmu. Allahu Akbar. Dia tak faham. Macam mak mertua saya, dia mengajar cucu saudara dia buat murtabat. Dia ajar daripada tak pandai langsung. Boleh buat murtabat, kemudian boleh jual pasar malam, boleh beli rumah dan sebagainya. Besarnya pahala mak mertua saya dapat. Dia pandai buat murtabat. Nenek kau pandai. Nenek kau pandai. Murtabat. Sedap. Oh, kena sebiji ambil kau. Ya, Sirna. Memang pelik kalau orang yang kedekut ilmu ni. Padahal pahala berpanjangan. Itulah memang pelik. Memang pelik. Ya, Sirna. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Putra September. Assalamualaikum Tuan Haji. Dan semua bertemu kita di hari Jumaat yang mulia. Hari Jumaat yang mulia. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita pergi masjid. Jadi, mengajar ilmu juga ialah merupakan sedekah jariah. Sebab itu guru-guru kalau dia mengajar, kalau dia niat nawaitu lillahi ta'ala, saya mengajar ini lillahi ta'ala, dan juga untuk mencari rezeki, untuk menanggung isteri dan anak-anak, dia dapat 2 pahala. Dia dapat dua ganjaran. Satu ganjaran gaji, satu ganjaran pahala. Tapi kalau kelas pun tak masuk, tak jadilah macam tu. Tak jadilah. Dapat pahala. Ya, Putra September. Jadi mengajar ilmu juga bermanfaat. Ya, Atuk buat ni pun alhamdulillah, insya-Allah. Sikit sebanyak ilmu yang sikit sangat Atuk ada ni. Berkongsi ni. Insya-Allah siapa yang dapat penjelasan, penerangan, melegakan pemikiran dia, menyenangkan orang.
menyenangkan orang. Sebab kita dari segi hidup ni, apabila sahabat Rasulullah tanya Rasulullah, siapakah orang yang baik ya Rasulullah? Orang yang baik ialah orang yang berbuat baik pada orang lain. Di antaranya menyelesaikan masalahnya, memberi ilmu, memberi pengajaran, memberi solusinya. Macam itulah. Jadi mengajar ilmu. Jadi jangan kedekut lah. Dulu buat kuih raya makan mai lagi kedekut, tak nak cerita. Nanti dia orang buat juga. Buatlah. Tak ada masalah. Kuih raya. Jadi mengajar ilmu yang bermanfaat. Tapi kita kena ingat, kalau ilmu mencuri, kita juga akan dapat. Dapat, jangan mengajar orang mencuri. You tahu tak macam mana nak buka lock pintu kereta? Dia pun ajar buka. Kawan tu pergi mencuri. Dosa tu dapat. Dosa dapat. Jangan main tu. Jangan. Sama juga di TikTok ni. Kalau kau upload kan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mungkar, maka kau akan dapat dosa juga. Kau like je. Kau like, kau viral. Habislah. Habis kena jaga. Tetapi kalau dalam soal ceramah ilmu, ustaz-ustaz yang ceramah apa semua, kau viral kan? Viral kan? Sebab tu saya tak pandai nak ceramah. Okey, saya tak ada ilmu tu. Okey, tapi kau viral kan? Viral macam yang ni Atuk. You kerak ke ataupun you ambil yang pendek-pendek, banyak dalam YouTube, banyak dalam TikTok yang Atuk ada tu, you just viral kepada kawan-kawan yang you rasa isu-isu yang sesuai. You viral supaya dapat share. Orang suka tak suka cerita lain. Cerita lain. Yang pentingnya kita sudah melakukan satu ibadah, iaitu mengajar ilmu kepada seorang dengan viral ilmu-ilmu yang baik. Kita dah dapat pahala. Atuk sihat-sihat. Ya Muhammad Zakwan, ya alhamdulillah. Jadi untuk dapat pahala bukan susah. Orang tak pandai ceramah pun dapat pahala. Dapat pahala sebab apa? Sebab dia viral. Viral ya Ustaz Azhar Idrus ke. Ramai ustaz-ustaz yang ni daripada TikTok, you viral je, just viral. Hashtag ke, hashtag nama-nama siapa, sampaikan. PM ke, terus sampaikan, viral kan. Ambil daripada YouTube, viral kan. Dan ini yang penting yang nak share. Yang kita nak amal jariah ni sampai ke akhirat, selagi orang dengar, orang baca TikTok yang kita buat, ataupun Twitter, ataupun YouTube yang kita buat, orang baca, orang dengar mengenai ilmu-ilmu, orang itu amalkan ataupun beri sedikit pemahaman kepada mereka, maka kita akan mendapat pahala. Siapa dapat pahala? Orang yang bercakap. Siapa dapat pahala? Orang yang viral. Siapa yang dapat pahala? Orang yang buat komen, orang yang tolong panjangkan kepada orang lain. Semua dapat pahala. Semua dapat pahala. Jadi rugi orang tak viral. Senang je viral. Klik 2-3 kali, selesai. 2 kali, selesai. Sekarang. Dan contoh amal jariah yang lain ialah membangun pendidikan, sarana pendidikan, ataupun membangun musalla, ataupun membangun pusat anak yatim, ataupun membangun rumah orang tua, ataupun membuat jalan-jalan raya, ataupun memberikan space tanah dia untuk laluan orang kampung. Selagi orang kampung lalu atas jalan tu, maka kita akan mendapat pahala. Macam depan rumah Atuk ni, orang kampung guna jalan ni. Dia bukan jalan pun, tapi Atuk bagi laluan. So dia lalulah. Banyak kereta lalu, kereta motor lalu, dia shortcut ke sini. Kalau tidak dia kena pusing jauh. So dia tak nak. So dia lalu depan rumah Atuk. Rumah Atuk. So okay. Atuk and family dapat pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ingat tutup lah. Kalau dia tutup gate, tutup pagar, habislah. Pahala pun berhenti. Jadi kita jangan tutup. Memanglah ada bising sikit. Biasalah. Syaitan pun dia akan cocok lah. Kau bagi orang lalu bising lah. Lajulah. Itu syaitan. Tapi kita kena fikir dari segi pahala yang kita dapat. Kita tak buat apa-apa pun. Bagi dia orang lalu je kesenangan. Kemudian malam-malam kita buka lampu supaya terang. Terang. Ada satu ketika tu, budak sekolah, dia darjah 2 pun. Dia darjah sekolah dulu kan. Pukul 6 dah turun dah. Dah turun pergi sekolah. Jadi dia lalu depan rumah tu. Masa tu pukul 6 dah subuh dah. Masa subuh. Atuk dengar bunyi suara budak kecil. Fardu kifayah kan tu? Fardu kifayah. Betul. Bunyi tolong. Itu pun seriau juga. Bunyi tolong. Waktu subuh ni bunyi tolong. Atuk pun buka pintu, ambil torchlight. Tak nampak. Sebab dia, basikal dia tu, beg dia tersangkut di basikal.
So kawasan depan rumah Atuk ni hutan. Jadi dia tersangkut. Dia nak tolak tak boleh. Tolong, nangis dia. Tolong. Atuk ingat ke ada benda dah menangis. Kan suara budak macam tu kan. Layan kawan-kawan dengan baik dan berbelanja. Dapat pahala. Tak, dapat. Bagi dia makan minum. Dapat. Itu yang afdal. Bagi orang makan, itu yang terbaik. Itu terbaik. Cepat-cepat bayar. Rezeki kau akan dibayar cepat. Akan datang cepat. Jadi yang anak-anak tadi, yang sangkut beg tadi, Atuk pergilah. Oh, sangkut tu. Dia nangis tu. Atuk pun buka beg apa semua. Terima kasih tu, dia pun pergi sekolah. Pergi sekolah. Itulah. Seriau juga. Waktu subuh. Waktu subuh macam tu. Itu adalah kita bagi kemudahan kepada orang ramai menggunakannya. Ada orang wakafkan perigi, masing-masing guna. Masing-masing guna. Ada orang wakafkan pokok. Pokok. Ada orang wakafkan wakaf. Buat wakaf untuk para berehat. Macam bus stand macam tu. Macam tu. Jadi itulah amal jariah. Banyak lagi amal jariah yang lain yang boleh mendatangkan pahala kita walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia. Jadi inilah yang perlu kita usahakan supaya kita boleh mendapat ganjaran. Ini hebat. Ini hebat. Jadi membangunkan masjid atau musalla. Masjid musalla. Ada orang dia bayar bil elektrik di musalla. Kalau bil elektrik 100 every month dia yang bayar. Oh, hebat dia. Jadi makna penggunaan elektrik itu dibayari oleh si fulan ini. Jadi masjid dia ambil lah. Kita boleh buat juga macam tu. Bayar bil air. Ataupun pasang pam air. Ataupun tambah bab lampu. Ataupun PA system. Upgradekan PA system. Dan ada juga yang bagi aircon. Ada juga yang servis aircon free. Itu yang menarik ni sekarang. Budak-budak muda, bisnes muda-muda ni, tak apalah tu. Saya business free je. Servis free. Saya datang servis lah. Dia bagi free. Jadi inilah kesedaran, inilah yang kita rasa sesuatu yang luar biasa. Sebab semua ini adalah hidayah. Dia tidak akan jadi dengan sendiri. Allah yang turunkan. Allah yang buka hati kita. Dan Allah yang memberi hidayah. Maka kita melakukan amal ibadat. Amal ibadat. Macam siaran TV pula. TikTok tu. Skrin belakang tu. Itu nombor akaun. Haji Mat Atuk TV. Nombor akaun di YouTube. Putra. Putra dah subscribe ke? Itulah nama akaun Atuk di YouTube. Di YouTube. Itu kita masukkan. Ya, kita gunakan proper account. Jadi sesiapa yang miss ceramah Atuk ini, bolehlah pergi kepada YouTube. Pilihlah mana satu yang nak dengar. Atuk duduk di mana? Atuk di Kota Baru. Kebaru. Okey tu. Putra September, tolong subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Ada masa bolehlah. Boleh free sebab kadang-kadang Atuk pun faham. Every morning nak follow Atuk ni pun berat juga. Kita ada kerja pun semua kan. Kadang ada benda yang lebih penting. Tapi ada masa free tu, tengoklah Haji Mat Atuk, dia keluar lah. Kemudian bolehlah tengok yang video-video yang mana. Ada yang video yang 60 second dan ada video live. Video live ni tak edit. Macam yang ni live. Live ni Atuk akan letak di bracket tajuk itu live. Live ni daripada awal sehingga habis lah. Kalau 1 jam lah. Kalau 40 minit. Kalau 2 jam. 2 jam. Tapi yang 60 saat tu, yang 1 minit tu tetap 1 minit. Itu gist dia lah. Intro dia. Tajuk kita hari ini, Quote of the Day hari ini. Pahala itu dibayar di akhirat nanti. Dan dosa juga dibayar di akhirat nanti. Tapi ada juga yang dibayar tunai sekarang. Di antaranya dosa anak kepada ibu bapa. Anak durhaka, maka akan dibayar dosanya itu di dunia dan akhirat. Jaga-jaga. Dengan ibu bapa, jaga-jaga. Dan juga anak yang durhaka ini, tetapi anak yang menjaga ibu bapa yang baik, dia juga mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Dua ganjaran. Itu yang penting. Yang penting yang harus kita faham. Pahala ini ialah merupakan ganjaran Allah ke atas perbuatan baik. Atau disebut juga sebagai
buah dari perbuatan yang baik. Pahala ini ialah ganjaran perbuatan baik kita. Itulah pahala. Perbuatan baik itu pahala. Jadi perbuatan baik itu adalah ganjaran. Ganjaran itu dikatakan dipanggil pahala. Dalam terminologi Islam, pahala adalah balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Ini balasan. Balasan. Dan Allah sentiasa menyebut mengenai syurga. Balasan berbuat baik syurga. Tapi jangan lupa balasan berbuat jahat ialah neraka. Dan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi apa saja yang kita buat, lillah Ta'ala, kerana Allah. Maka kita akan menjadikan perbuatan kita itu sebagai satu ibadah. Ada orang pergi kerja hanya setakat kerja, dapat gaji. Tapi ada orang pergi kerja, kerjanya itu sebagai ibadah dan sebagai punca untuk mendapat gaji. Ini kena cerdik, ini kena belajar, ini kena tahu bahawasanya apabila nak turun daripada rumah nak pergi kerja, kena niat. Nawa itu lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat pergi turun kerja hari ini ialah kerana Allah. Kerana Allah, dan rezeki yang aku dapat adalah untuk menanggung tanggungjawabku kepada isteri dan anak-anak. Sebab itu Allah kata, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Dalam Al-Quran kata pahala digunakan dengan beberapa istilah. Di antaranya aswad, jazab, macam-macam istilah disebut pahala di dalam Al-Quran. Manakala dosa ialah satu sikap dan perbuatan manusia yang bersifat pelanggaran terhadap moral dan hukum Allah. Apa saja perkara-perkara mungkar yang dilakukan, perkara mungkar, perkara-perkara kurafat, maka ia dianggap sebagai dosa. Dosa adalah perbuatan melanggar hukum Allah. Tak solat, tak payah zakat, bagi yang layak. Tak pergi haji, bagi yang layak. Itu adalah melanggar hukum Allah dan Rasul. Yang dilakukan oleh orang yang balik dan berakal, sehat dan mukallaf. Alih, berakal dan sehat dan mukallaf. Inilah contoh-contoh bagaimana dosa. Dalam kehidupan kita seharian, ada amalan yang kita pandang kecil. Alah, remeh je. Buang duri je. Buang duri je. Ataupun alah, remehnya, tolong sikit je. Ada kadang-kadang kita beranggapan amalan kecil tapi besar ganjarannya. Ini smart ibadah ni. Kita kena faham, kita kena buat smart ibadah. Iaitu mendoakan kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Kita selalu mendoakan untuk diri kita. Ya Allah, murahkanlah rezeki untuk aku. Ya Allah, sihatkanlah diriku. Ataupun, Ya Allah, sihatkanlah ibuku. Ya Allah, sihatkanlah isteriku. Ya Allah, sihatkanlah suamiku, anak-anakku. Duk berpusing macam tu je. Kedekutnya. Tapi yang lebih baik ialah berdoa kepada orang lain. Orang yang kita tidak kenal. Orang tidak kenal. Ataupun jiran. Ataupun guru-guru. Bekas guru-guru. Atau rakan-rakan quote of the day bersama dengan tu. Tadi kita dah serkakan doa dah dalam surah Al-Fatihah tadi. Ramai di sini yang tak menaik, dia dengar je. Dia dengar ramai. Dan ada yang bagi sumbangan. Atuk tengok, kadang-kadang atuk tengok juga ada masa free. Atuk tengok apa ni rekod dia tu. Dia kadang-kadang dia tak aktif pun TikTok. Dia tak ada post apa-apa tapi dia buat TikTok untuk mencari tempat-tempat untuk mendapat ilmu. Ramai. Inilah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak. Orang bijak mendapat. Jadi orang-orang ini kita berdoa macam atuk tadi. Kita berdoa baca surah Al-Fatihah, berdoa sebab dalam Al-Fatihah itu doa. Jangan kata baca Al-Fatihah bukan doa. Doa bro. Doa. Dan doa yang pertama yang diajar oleh Rasulullah ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa. Doa dan kita sampaikan kepada orang yang sedang mendengar, orang yang pernah masuk program Quote of the Day bersama dengan pun menerima pahala Al-Fatihah yang kita baca daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ramai-ramai dapat. Biar ramai-ramai masuk syurga. Biar dia terkejut. Di pada mahsyar nanti tiba-tiba pahala dia bertimbul. Pahala apa ni ya Allah? Pahala apa ni? Oh, ini pahala daripada atuk baca ramai-ramai dulu. Pahala Al-Fatihah yang kau dapat. Akan terkejut. Itulah yang kita nak. Jadi, amalan kecil mendoakan kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Sejahtera. Memperbanyakkan zikir. Ini juga amalan kecil. Kalau setakat nak kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak susah.
Tak susah. Tapi kalau subhanallah 100 kali, kalau subhanallah 1000 kali, kalau subhanallah 100,000 kali, oh, baik, mak, hebat tu. Hebat, jangan. Nah, terutama kita kena berlatih berzikir sekarang. Sebab dalam bulan puasa nanti ganjaran besar. Zikir tu sunat. Tapi di bulan Ramadan, pahala zikir menjadi pahala wajib. Besar pahala. Pahala doa sunat tapi mendapat taraf pahala wajib. Apa sahaja amalan sunat di bulan Ramadan akan mendapat pahala wajib. Rugi. Rugi orang tak buat sunat. Rugi. Membaca satu huruf dari Al-Quran mendapat 10 pahala. Mendapat satu huruf Al-Quran 10 pahala. Alif Lam Mim. 30 pahala. Alif 10 pahala. Lam 10 pahala. Mim 10 pahala. Kalau bismillah, bismillah ada 15 huruf. Bermakna 156 huruf. Mana dapat 156 pahala. Itu banyak dapat. Jadi bacalah. Selalu zikir, selalu baca Al-Quran. Walaupun baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ataupun baca Al-Fatihah. Walaupun 7 ayat. 7 ayat tetapi keseluruhannya. Keseluruhan ayat Al-Fatihah itu. Setiap patah perkataan. Itu dah mikir lah. Dan seterusnya, amalan yang kecil tapi besar ganjarannya. Memperbanyakkan sedekah walaupun nilainya RM1. RM1 tu atuk tambah lah. Walaupun nilainya kecil. Jangan fikir 10 sen ke, jangan fikir. Continue. Pahalanya berganda-ganda. Barang siapa yang berdoa kebaikan bagi saudaranya, sesama Muslim yang berjauhan, malaikat akan berkata, amin, dan bagimu kebaikan yang sama. Kita berdoa, sejahteralah kawan-kawan kita yang pernah ataupun yang join Cook of the Day. Maka malaikat akan kata amin, dan bagimulah kebaikan yang sama. Ya Allah, ampunlah dosa pada rakan-rakan kami di Cook of the Day. Malaikat kata amin, ampunkanlah dosa kamu semua juga. Malaikat kata macam tu. Ini yang penting kepada kita. Jadi kita kena rebut peluang kita supaya kita boleh mendapat pahala dan ganjaran di akhirat nanti. Itu yang penting. Itu ada. Satu lagi perkara yang aku nak berkongsi dari hari ini ialah pentingnya kita membiasakan diri ke masjid. Ataupun pentingnya kita biasa solat berjemaah di rumah. Ni ramai ni. Malu kat isteri lah. Apa nak malu isteri kita? Kan? Takut baca tak betul lah. Allah. Bacalah depan isteri. Yang dengar ya. Abang nak baca Al-Fatihah betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca sampai apa? Isteri pun kata, betul lah tu bang. Bang bolehlah jadi imam. Jom kita solat zuhur jadi imam. Macam tu lah. Jadi terus solat zuhur jadi imam. Pandai-pandai lah. Mula-mula tu tergagap lah. Kalau surah-surah tak ingat kan, letakkan di depan tu. Mungkin kita menghadap dinding ke, atau menghadap robot ke, almari ke, tampakkan di depan tu. Wadduha ke, apa yang kita tak ingat. Kita tampalkan. Qul Allah ke tak ingat juga. Qul Allah pun tak ingat. Okey, letak di depan. Letak di depan. Bacalah. Baca 27 pahala. 27 pahala. Jangan miss. Jangan miss kita lakukan masjid. Keutamaan dan pahala solat berjemaah di masjid. Ini penting ya. Ini betul. Bila keutamaan sebab biasanya kita solat tarawih kita buat di masjid. Tapi ada juga. Kenapa tak pergi solat ni? Tak sempat lah. Masjid pergi dah sudah 4 rakaat. Baliklah. Habis tu tak buat lah. Solat tarawih ni boleh buat seorang, boleh buat di rumah. Tak semesti di masjid. Tak semesti. Asal pun Rasulullah tidak solat tarawih sepanjang 30 hari di masjid. Tak ada. Solat tarawih ini dilakukan oleh Sayyidina Umar selama 30 hari di masjid. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar. Solat tarawih ini paling lama pun 15 hari di masjid dan 15 hari di rumah. Begitu. Ataupun boleh buat persorangan.
Buat bersorangan. Kadang-kadang kesian isteri kat rumah. Isteri kat rumah nak juga merasa solat tarawih. Kita jadi imam. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Mudah aja. 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Kemudian baca surah Qul Huwallah. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah. Kemudian Qul Huwallah lagi. Okey. Dapat 2 rakaat. Habis. Sambung lagi 2. Allahu Akbar. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Baca lagi Al-Fatihah. Baca lagi Qul Huwallah. Masuk rakaat kedua. Al-Fatihah lagi. Qul Huwallah lagi. Dah 4. 4 dah. Nak 4 lagi. 4 lagi cukup 8. Kemudian Allahu Akbar. Saja aku solat sunat tarawih. Imam. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Isteri ada kat belakang. Apa ni? Al-Fatihah. Qul Huwallah lagi. Tak apa. Qul Huwallah lagi. Terima. Diterima. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah. Qul Huwallah lagi. Terima. Dah 6. Kemudian 2 rakaat lagi. Allahu Akbar. Dalam hati saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Baca Al-Fatihah. Baca Qul Huwallah. Kemudian rakaat kedua. Selepas rukuk sujud. Rakaat kedua. Al-Fatihah. Qul Huwallah. Kemudian bagi salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas atayah lah. 8 rakaat. 8 rakaat. Cukup lah buat 8. Kemudian witir. Ada orang kata 11 kan? 11. Termasuk 3 witir. Jadi selepas 8 rakaat. Solat sunat tarawih. Solat witir. Allahu Akbar. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat. Boleh? 3 rakaat terus. 3 rakaat. Ada musalla masjid. Dia buat 2 rakaat. Kemudian 1. Buat 3 terus. 1 salam. Boleh? Atau buat 3 terus. 3 terus. Allahu Akbar. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat. Jadi rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian baca Qul Huwallah. Rakaat kedua Al-Fatihah, Qul Huwallah lagi. Rakaat ketiga sambung terus. Tak ada tahiyat awal. Rakaat ketiga Al-Fatihah, Qul Huwallah lagi. Kemudian baca tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Solat tarawih 11 rakaat. Rugi. Mudah je. Benda senang macam tu. Jangan tinggal. Tak boleh pergi masjid tak apa. Kalau tak boleh, kalau isteri tak boleh solat berjemaah, buat seorang. Bagi anak ke apa ke. Buat seorang. Pastikan buat. Jangan miss. Jadi kali ini buat satu azam baru. Pastikan solat tarawih mesti cukup 30 hari. Mesti cukup. Tak kira di rumah, di masjid, di pejabat. Kalau kawan-kawan yang kerja malam, buat di pejabat. Kalau orang security ni lagilah ada masa dia. Boleh buat kan? Boleh buat bergiling-giling dengan kawan. Yang ni bertugas, ya kita tarawih. Macam tu. Atuk harap rakan-rakan kita yang mendengar motivasi daripada Atuk pagi ni, tazkirah daripada Atuk pagi ni, quote of the day daripada Atuk pagi ni, supaya semuanya membuat azam mesti solat tarawih. 8 rakaat solat sunat tarawih dan 3 rakaat solat sunat witir. InsyaAllah. InsyaAllah. Pakat join, pakat buat semua. Jadi bagi di masjid, masjid dia ada kelebihan tertentu bagi orang yang solat di masjid. Pahala langkah kaki. Seseorang yang berjalan kaki ke masjid, maka setiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa dan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya. Hebatnya orang yang pergi ke masjid. Sebab itu ada satu sirah jarah sahabat Rasulullah yang duduknya 1 jam daripada masjid Madinah pada masa itu. Dia berulang-alik daripada rumahnya ke tempat masjid. Pada satu hari Rasulullah tengok dia tak datang. Maka Rasulullah tanya ke mana si fulan ni, dia kata dah meninggal. Rasulullah pun pergi ziarah. Bini dia tanya, "Ya Rasulullah, sebelum meninggal si fulan suami saya kata kenapa dekat? Tidak jauh lagi." Apa makna Rasulullah? Rasulullah kata, "Kenapa 1 jam perjalanan daripada rumah dia ke masjid, tidak 10 jam?" Sebab setiap langkah itu mendapat pahala. Setiap langkah itu mendapat pahala, setiap langkah itu dihapuskan dosa, setiap langkah itu dinaikkan darjat. Makin jauh makin bagus. Makin jauh makin bagus. Itu sirah.
Jadi dia kata, sebelum dia meninggal tu, isteri dia kata, kenapa dekat, kenapa dekat? Sebab pada masa itu sudah dibuka pintu syurga kepadanya. Pintu syurga kepadanya. Allahu Akbar. Hebat sungguh. Jadi, maknanya pahala melangkah kaki. Dapat pahala dan juga dapat hapus dosa dan dinaikkan satu darjat. Kemudian pahala menunggu waktu solat. Pahala menunggu waktu solat. Jadi kita sampai awal. Sebelum azan lagi. Iaitu orang yang menunggu solat di masjid akan diberi pahala seperti solat. Orang yang menunggu tu diberi pahala seperti solat. Solat. Didoakan oleh malaikat. Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu solat selama ia berada di dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Rabbi firli warhamni. Malaikat berdoa. Rabbi firli, ampunlah dia. Ya Allah, ampunlah dia. Dan warhamni, sayangilah ia. Malaikat berdoa semasa dia menunggu untuk solat. Tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu solat selama ia berada dalam keadaan suci. Dalam suci, dalam keadaan berwuduk lah. Berwuduk. Jadi, para malaikat berdoa untuk dia. Berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita lah. Bukan untuk siapa lagi. Kita kan pergi masjid. Kerana doa malaikat untuk sah yang pertama. Orang yang berada di sah pertama berebut. Sesungguhnya para malaikat memberikan selawat kepada orang-orang yang berada di sah yang pertama. Kita pergi masjid awal tapi duduk belakang. Rugi. Dan orang yang ke masjid juga mendapat perlindungan pada hari kiamat. Iaitu ada 7 golongan yang dinaungi kelak. Dan satunya adalah orang yang hatinya berpaut pada masjid. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Orang-orang itulah yang akan mendapat perlindungan dari Allah saat kiamat kelak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besarnya. 119 pahala dan subuh. Seseorang yang melaksanakan solat subuh berjemaah, maka orang itu akan mendapat pahala 119 kali berbanding solat sendiri. Solat sendiri. Allahu Akbar. Dan 59 pahala isyak. Seseorang yang melaksanakan solat isyak berjemaah, maka dia akan mendapat pahala 59 kali lipat. Allahu Akbar. Zuhur, asar, maghrib mendapat 27 pahala. Kalau solat zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah, masing-masing dilipatkan ganda, 27 kali ganda. Pahala solat berjemaah ketika sakit. Ketika sakit dan tidak biasa ke masjid. Padahal setiap biasa ia ke masjid. Pada saat kita tidak ke masjid dan solat di rumah, kita akan mendapat pahala yang sama seperti waktu orang solat di masjid. Ini kelebihan. Kelebihan kaki masjid, ahli masjid, apabila dia sakit, walaupun dia solat di rumah, dapat pahala seperti pergi masjid. Dapat pahala seperti pergi masjid. Allahu Akbar. Rugi orang tak pergi. Terhindar dari sifat munafik. Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang-orang yang munafik daripada solat subuh dan isyak. Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung di dalam kedua solat itu, pastilah mereka mendatangi ke masjid. Kedua solat itu, iaitu subuh dan isyak, walaupun dalam keadaan merangkak. Hebat untuk khusus solat isyak dan subuh. Jadi sebab diampuninya lah dosa oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika iman mengucapkan Ghafir li warhamni wajibuni warfa'ni, sehingga habis, sehinggalah baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan kita mengucapkan amin, kerana sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan malaikat, maka ia akan mendapat ampun dosa-dosanya telah lalu. Saudara, bayangkan, kalau dalam satu masjid itu ada 100, dalam satu qaryah, kampung itu ada 100 orang yang layak solat. Tapi yang pergi masjid hanya 5 orang. Ataupun 10 orang lah. 10 orang. 10 orang. Ya Rahmat, Assalamualaikum Tok. Salam bang. Dan semua sahabat. Ya, nak tanyalah bang. Salli wa salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke zikir ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Salli. Salli wa sallim. Dia bermula dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang lebih tepatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila satu kampung itu, katakanlah satu taman, ada satu musalla. Satu taman itu ada 100 orang. Yang pergi solat berjemaah 10 orang. Dia tahu tak pahala yang akan dapat kepada yang orang hadir solat di musalla itu berapa? Iaitu pahala semua yang sepatut hadir 100 orang itu akan dapat kepada orang yang hadir di dalam solat jemaah di masjid. Sebab ada orang tegur saya, pelik selawat ni, risau pula. Yang senangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukuplah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak panjang lagi, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sejahteralah kepada Rasulullah, kepada Muhammad dan kepada ahli keluarga Rasulullah. Jadi, orang yang satu kampung 100 orang, tapi yang pergi jemaah 10 orang. Maka pahala sepatut pergi 100 orang. Jadi pahala 90 itu akan dapat kepada orang yang pergi jemaah di masjid. Pergi jemaah di masjid atau musalla itu. Itu penting. Itu penting. Kita perlu faham mengenai situasi kelebihan. Yang kita perlu pelajari. Quote of the day hari ini. Quote of the day kita hari ini, pahala itu akan dibayar di akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Norizal. Maaf, terlambat tu. Terlambat sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaitun. Apa khabar? Jadi kita telah buat bicara tadi, iaitu pahala akan kita terima di akhirat nanti. Maka harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seseorang hamba yang pemaaf, pasti akan Allah tambah kewibawaan baginya. Itulah penting pada kita. Atuk nak ulaskan sedikit mengenai sedekah. Sebab sedekah ini pahalanya luar biasa sekali. Luar biasa. Terutama bulan Ramadan. Jangan kita tidak bersedekah. Nur Azman. Assalamualaikum. Para kekasih Allah. Apa khabar Nur Azman? Apa khabar? Terima kasih kerana menjenguk. Bual bicara. Quote of the day bersama dengan Atuk. Setiap hari. Pukul 10 pagi. 10 pagi. Dan kalau belum subscribe YouTube Atuk. Tolong subscribe. Kalau dah, okey. Terima kasih. Haji Mat Atuk. Sebab Atuk upload video ini. Video yang dirakam oleh TikTok ni. Atuk upload di YouTube. Jadi jika masa free, masa terlepas, bolehlah tengok. Search semua YouTube Atuk. Tapi kalau boleh, subscribe lah. Kalau boleh. Ya Zaitun, saya nak tanya. Bila ke kita bertadarus sebelum berpuasa? Bila-bila boleh? Bertadarus bila-bila boleh? Tak semesti puasa, belum puasa, puasa. Puasa boleh. Asalkan kita ada kelapangan. Tadarus, baca Al-Quran, bila-bila boleh. Bila-bila. Okey, baik. Terima kasih Nur Arman. Okey, terima kasih Mat. Terima kasih. Tolong subscribe ajak kawan-kawan subscribe YouTube Atuk. Sebab tujuannya subscribe ni apabila banyak subscribe, dia akan aktif, dia akan naik ke atas. Jadi lebih ramai orang akan menonton. Dia akan keluar kat FYP lah, macam tu lah. Lebih kurang. Ada orang kata lah, Atuk pun buat sajalah. Atuk pun ikut sajalah. Terima kasih Mat. Jadi Zaitun bertadarus bila-bila masa boleh. Setiap kali lepas solat boleh. Ada kelapangan boleh. Jadi Atuk nak share sedikit hari ini satu tajuk lagi yang cukup menarik, iaitu mengenai sedekah. Satu lagi kita kena tekad, kita kena kuat berpegang, mengenai sedekah. Harta tidak akan berkurang. Ini ramai orang yang keliru ni. Mungkin dari segi fizikal berkurang lah. You ada RM10, you bagi RM5. Mana berkurang lah. Tetapi itu dari segi fiziknya. Tapi dari segi pahala 70 kali ganda. Harta tidak akan berkurang. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersedekah, itu bukti keimanan kita. Sebab itu Atuk selalu bagi tahu, kalau nak sedekah, buka wallet, pilih nduk yang paling besar. Sebab orang yang bagi nduk yang paling besar, itulah kekuatan iman. Bagi orang yang bagi nduk yang paling kecil, itulah rapuhnya iman. Rapuh iman. Jadi selalu amalkan bagi nduk yang paling besar. Sebab kalau cara bersedekah, kalau Saidina Umar dia bersedekah separuh dari apa yang dia ada.
Kalau Sayyidina Abu Bakar, dia bagi semua apa yang dia ada. Cara Sayyidina Abu Bakar sedekah. Rasulullah tanya, kalau kau dah bagi semua, apa yang kau ada? Saya ada Allah dan Rasul. Itulah orang yang hebat. Kemudian sedekah ini juga menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa kita. Umpama menjirus air kepada api. Api. Banyak cara menghapuskan dosa. Tapi sedekah salah satu cara. Salah satu cara. Jadi rugi orang tak bersedekah. Mendapat naungan di akhirat. Sedekah. Sedekah ni tidak masuk dalam rukun Islam 5 perkara. Tetapi dia mempunyai pahala dan ganjaran yang begitu luar biasa. Mengenai sedekah. Mendapat naungan di akhirat nanti. Menjauhkan seseorang dari api neraka. Menjauhkan seseorang daripada api neraka. Makna syurga lah. Syurga. Ya Wan, salam Tok. Alhamdulillah Tok, sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Memperoleh pahala berlipat kali ganda. Pahala berlipat sampai 70 kali. Ada yang kata sampai 70,000 kali. Ada orang bagi RM1 dapat 70,000 ringgit. Pahala. Ada orang bagi RM100 dapat 100 pahala. Bergantung kepada ikhlas. Masuk syurga melalui pintu sedekah. Kita ingat ada 8 pintu syurga. Di antara pintunya adalah pintu sedekah. Pintu sedekah. Jadi boleh masuk syurga melalui pintu sedekah. Selamat dari musibah. Jika ada musibah, jika ada bala, jika ada takdir benda-benda yang tak elok, Allah akan lindungi. Selamat dari musibah. Ubat kepada penyakit. Masa kita sedekah, kita niat, ya Allah, aku sedekah ini semoga anakku yang sedang sakit disembuhkannya. Kita niat, ya Allah, aku sedekah ini semoga diberilah hidayah kepada anakku yang malas solat. Kita niat, ya Allah, aku sedekah ini supaya suamiku jadi orang baik. Ya Allah, aku sedekah ini supaya isteriku kurang berletih. Ya Allah, aku sedekah ini supaya anak-anakku rajin solat. Ya Allah, aku sedekah ini supaya mak aku sihat. Ya Allah, aku sedekah ini supaya aku dapat menunaikan haji cepat. Ya Allah, macam-macam boleh. Selamat. Iaitu ubat kepada penyakit dan hajat kita. Hajat kita, apa yang kita nak. Ya Nurliza, dengan bersedekah, harta kita tak akan berkurang. Betul lah. Malah ditambah lagi rezeki kita. Amin. Atuk nak tanya, zikir Sallallahu ala Muhammad bolehkah? Dia sebenarnya yang baiknya Allahumma salli ala Muhammad. Apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah selawat yang paling baik yang kita perlu baca seperti mana dalam solat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada sayyidina pun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma, itu yang Rasulullah ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu masa kita baca tayat akhir, kalau tak baca, tak selawat Allahumma salli ala Muhammad, tak sah solat. Masa baca at-tahiyah tu. Sebelum selawat Ibrahim. Selawat Ibrahim itu sunat je. Tak baca pun tak. Tapi kalau kita berhenti at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kita penuhkan, baru sah solat tu. Dengan bersedekah atau benar sekali. Jadi atuk nak habiskan amalan sedekah ini, ubat kepada penyakit, terlindung dari mati dalam keadaan buruk. Ini juga penting. Masa kita nak meninggal, kita mati dalam husnul khatimah. Dalam keadaan yang baik. Itu yang kita minta. Jadi kelebihan sedekah, iaitu jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Allah kata jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Dan Rasulullah kata jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya sedekah sebiji kurma. Itulah hebatnya pahala sedekah. Pahala kita akan dibayar di akhirat nanti. Pahala kita akan dibayar di akhirat nanti. Jadi di akhirat tu jangan kata lambat. Ramai orang kata lambat akhirat. Kalau kau meninggal hari ini, besok lah. Besok kau dapat. Di dalam kubur. Apa yang dapat tu? Kalau kau baca Al-Quran, hafal Al-Quran, surah-surah pendek ke panjang ke, Al-Quran akan datang jumpa kau dalam kubur. Itu mana besok dapat. Bukan lambat. Kalau meninggal besok. Tapi tak tahulah bila. Kan? Tarikh tu. Keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu adalah jihad yang paling agung. Sebab itulah atuk sarankan bagi rakan-rakan. Dengarlah TikTok, dengarlah YouTube, dengarlah. Sekarang mudah untuk belajar mencari ilmu.
Dengan ustaz-ustaz, orang yang hebat-hebat ramai. Ramai. Atuk ni tak adalah sangat. Setakat berkongsi benda-benda kecil-kecil je lah. Sebab jangan tinggal. Ustaz-ustaz daripada Indonesia pun semua ramai. Ramai. Kalau dulu payah kita nak dapat terpaksa pergi surau masjid baru dapat dengar. Sekarang kita boleh dengar dalam media sosial. Jadi sebab kemuliaan menuntut ilmu adalah jihad yang paling agung. Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah sehingga ia kembali. Berjihad maknanya kita menggunakan duit TikTok, kita menggunakan wifi dengan duit itu berarti kita berjihad. Kita berjihad. Ini yang penting kepada kita, kesedaran ini. Jadi itulah. Semoga Allah panjangkan umur kita akan dapat bertemu dengan Ramadan barakah. Dengan sebelah amalan sedekah jariah yang kita bincangkan tadi, dan kita akan buat bicara mengenai bulan Ramadan esok lusa, bagaimana nak buat jadual bulan Ramadan supaya kita tidak tertinggal. Sebab insya-Allah kita berdoa, atuk berdoa kepada kita semua ini sempat bertemu dengan Ramadan dan sempat bertemu dengan Lailatul Qadar. Untuk Ramadan yang akan datang, wallahu a'lam. Jadi kita mengharap berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita semua bertemu dengan Ramadan 23 hari bulan ni. Tak lama dah. Dah tak lama dah. Dia cukuplah untuk hari ini. Untuk hari ini, dan Atuk berharap bagi yang lelaki bersedialah untuk pergi ke masjid berjuang. Bermasjid insya-Allah apa amalan kita Allah terima. Setiap kali perkara baik yang kita buat memohon kepada Allah, ya Allah terimalah amalan baikku ini. Jangan tolak ya Allah. Jangan tolak. Zaitun, terima kasih ke? Terima kasih. Moga Atuk panjang umur, dapat ilmu lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Amin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu